darurat hari ini berlaku kerana apa? Darurat hari ini berlaku kerana UMNO. Kan, UMNO yang bersama-sama dengan PKR dan DAP untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka boleh duduk bersama dengan MCA. Mereka kata kat saya khianat. Mereka duduk dengan DAP tak khianat. Mereka duduk dengan PKR tak khianat. Kenapa mereka tak sentuh tentang darurat Stephen Taloning kan? Darurat dalam negara kita ni ada banyak. Bukan ada satu ya, ada banyak darurat. Ni kenapa Izham Jalil ambil Mageran? Kenapa grup-grup mereka ambil Mageran? Mageran 13 Mei 1969, darurat lain. Darurat yang lain itu darurat yang berkaitan dengan keselamatan nyawa. Yang berkaitan dengan rusuhan dan sebagainya. Dia bukan daruratnya macam ni. Darurat yang sebagaimana yang sekarang ni yang lebih kurang sama adalah darurat 1966 masa kes Stephen Taloning kan. Kenapa mereka tak bawa tentang benda ni? Kenapa dia tak bawa tentang benda ni? Mereka nak bohong rakyat. Mereka nak bohong rakyat, nak menimbulkan kekacauan, kononnya orang akan merusuh dan sebagainya. Dan mereka ni UMNO, DAP, PKR. Apa-apa ni lah, geng-geng Israel ni yang duk kecoh lebih. Pembohong kuat. Sebab tu saya kata UMNO dengan Israel ni tidak ada beza, sama ya. Orang Israel, Yahudi macam tu ke, bohong. Pembohong nombor satu di dunia boleh kat mereka. Pembohong nombor satu di dunia boleh kat mereka. Walaupun mereka serang Palestin, tapi mereka kata mereka tak serang, tu tanah mereka. Tu tanah mereka, sama lah. Sama macam Pok-Pok ni. Pok-Pok ni lebih kurang sama lah. Pembohong dia nombor satu juga. Fik hang kena report juga. Jangan buat malu. Kami follow hang. Tak, saya nak debat lu dengan mereka. Saya nak debat lu baru saya report. Saya tak kisah takat Esme saya tak mau lah. Takat nak dia nak debat duk lawan maki saya tak mau lah. Saya nak anak bilih depa saya tak mau. Saya nak kepala depa. Kalau saya dapat kitai kepala depa baru orang akan dengar. Kalau saya dapat kitai kepala depa, takat kitai nak bilih ni buat pendatang mah. Takat Loman Wadam semua ni tu bukan saya punya challenge lah. Luar daripada saya punya challenge. Saya nak depa hap-sap-sap. Big depa. Big depa takat depa punya takat depa punya nak bilih ni saya tak layan lah. Saya orang kata apa? Saya buat kajian semalam sampai pukul 4 pagi. Saya tulis bukan main panjang nak bagi faham. Saya tulis bukan main panjang, bukan pendek. Saya tulis panjang, saya tulis penjelasan tentang darurat 1966. Mereka duk main tentang isu darurat ni macam-macam. Allah. Sekejap Andan kita nak tanya. Mereka tahu tak tentang tentang perkara 55 dalam perlembagaan? Perkara 55 kekosongan luar jangka. Mereka tahu tak tentang kekosongan luar jangka? Tu Parlimen Batu Sapi. Parlimen Batu Sapi dia dah meninggal dunia. Jadi mestilah diisi kekosongan tu dalam masa tempoh 60 hari. Mestilah diisi kekosongan luar jangka tu dalam masa tempoh 60 hari. Apa undang-undang yang ada untuk mengelakkan daripada pilihan raya di Batu Sapi? Undang-undang apa yang ada? Sedangkan mereka punya pemimpin mereka tanya pada mereka. Anwar Musa tanya, apa undang-undang yang ada kalau kamu ni cerdik, pandai sangat perlembagaan? Pemimpin mereka menggunakan ayat, kalau kamu ni cerdik, pandai sangat dalam perlembagaan, tolong bagi kat saya. Memang tak ada lah. Itu dalam perkara kekosongan luar jangka. Lepas tu pilihan raya negeri Sarawak. Pilihan raya negeri Sarawak apabila sampai tempoh masa Parlimen pula dah. Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Dewan Undangan Negeri dibubarkan dan dalam masa tempoh 60 hari mestilah pilihan raya negeri berlangsung. Jadi apa undang-undang yang dapat ada apa undang-undang yang dapat menghalang daripada berlakunya perkara tu? Ada undang-undang tak? Tidak ada undang-undang yang dapat menghalang daripada berlakunya perkara tu. Yang pertamanya kekosongan luar jangka. Bila mati memang kena pilihan raya. Memang mati dalam masa tempoh 60 hari memang kena buat pilihan raya. Memang kena buat pilihan raya. Untuk ada orang ganti di parlimen tersebut. Sama juga macam pilihan raya negeri. Mereka duk sembang pandai. Pergi tanya Malaun Sintok yang Malaun ni. Pergi tanya mereka apa undang-undang yang ada untuk menyekat pilihan raya negeri Sarawak. Tidak ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, mereka nak suruh pakai perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Bodoh tu orang kata bodoh. Bila kata bodoh, mereka marah.
Mana boleh akta MCO melebihi daripada perlembagaan. Perlembagaan di bawah perkara 41 mengatakan bahawa undang-undang yang tertinggi di dalam persekutuan adalah Perlembagaan Persekutuan 1957. Dan mana-mana mana-mana undang-undang yang tidak selaras yang tidak, mana dia ada? Ni saya nak baca. Ni perlembagaan. Memang pandai tepok ni, kita sakit hati betul dengan ni. Lepas tu pembohong nak bagi rakyat bangun. Sebab tu saya keluar pada UMNO. Kalau tuan-tuan nak tahu, sebab muka-muka pembohong nombor 1 di dunia. Di bawah perkara 4 fasal 1 menyebut bahawa perlembagaan ini ialah undang-undang utama persekutuan. Dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Mana boleh undang-undang perintah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit mengatasi perlembagaan? Tak boleh Kalau perlembagaan kata dalam tempoh masa 60 hari kena ada pilihan raya, kena ada lah pilihan raya. Jadi sebab itulah dia nak kena bincang. Sebab itulah saya bagi contoh kes Stephen Kaloningkan. Sebab tu saya bagi kes Stephen Kaloningkan. Dun Sarawak tamat tempoh Jun 2021. Ya ke? Ni saya ambil kenyataan daripada Anwar Musa lah. Saya ambil kenyataan daripada dia. Dia tulis apa kat situ? Mungkin saya tersilap baca, minta maaf. Sebab saya ambil kenyataan daripada dia. Mana dia Anwar Musa? Betul ya. Dia sebut pasal ni Saya baca kenyataan Tan Sri Anwar Musa. Kepada sahabat saya yang punya ilmu undang-undang, terutama constitutional expert, bantu saya mencari jawapan perkara berikut yang berkait dengan ketakutan rakyat terhadap penularan COVID-19. Yang pertama, dia kata PRK Batu Sapi wajib diadakan dalam tempoh 60 hari dari kekosongan. Tapi rakyat minta PRK ditangguhkan dan pegawai takut ke zon merah. Yang dia cakap ni berkenaan dengan apa? Yang dia cakap ni adalah berkenaan dengan kekosongan luar jangka. Apabila seseorang ahli parlimen itu mati, mestilah diisi kekosongan dia itu dalam masa tempoh 60 hari. Mestilah diisi kekosongan dia itu dalam masa tempoh 60 hari. Ini dalam perkara 54. Ni di dalam perkara 54, iaitu kekosongan luar jangka. Lepas tu dia sebut tentang apa lagi? PRK Batu tempoh Dun Sarawak tamat beberapa bulan lagi. Dan PRN wajib diadakan. Namun semua orang takut apa yang berlaku di Sabah selepas PRN menimpa Sarawak. Mereka minta PRN ditangguhkan dahulu. Ini kenyataan daripada Anwar Musa. Jadi betul, sebab apa? Sekiranya Dewan Undangan Negeri terbubar, maka pilihan raya kena berlangsung dalam masa tempoh 60 hari dan tidak boleh dielak. Sekiranya tidak berlakunya pilihan raya, maka kerajaan itu akan jadi tidak sah. Jadi yang ketiga dia sebut apa? Pelbagai pihak mengugut mahu menjatuhkan Perdana Menteri melalui sidang parlimen bulan depan. Jika itu berlaku, maka PM boleh bubarkan parlimen dan PIU diadakan. Tetapi rakyat tidak mahu pilihan raya diadakan kerana takut merebaknya wabak COVID-19. Ini di bawah perkara 434. Di bawah perkara 434 itu hak Perdana Menteri. Itu hak Perdana Menteri. Hak Perdana Menteri menyebut bahawa sekiranya seorang Perdana Menteri tidak mendapat sokongan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri boleh meletakkan jawatan atau disebut dekat situ atau dengan pemerintahannya parlimen dibubarkan. Jadi itu adalah kuasa yang ada kepada Perdana Menteri. Dia nak letak jawatan ataupun parlimen dibubarkan. Okey, saya nak beritahu pada tuan-tuan. Kalau kata dia letak jawatan, siapa nak jadi Perdana Menteri? Siapa nak jadi Perdana Menteri? Dan dengan siapa UMNO akan tubuhkan kerajaan? Sekiranya undi tidak percaya ini, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin kalah disebabkan oleh ahli parlimen daripada UMNO, maka mereka nak tubuh kerajaan dengan siapa? Tuan-tuan pergi fikir balik. Mereka nak tubuh kerajaan dengan siapa? Saat kita bagi tahu, bagi orang UMNO ni, mereka ingat kita bodoh. Mereka duduk dengan PKR, dengan DAP. Jadi mereka nak tubuhkan kerajaan macam mana? Saat saya bentang pada tuan-tuan, saat saya cari plan parlimen untuk tuan-tuan tengok, untuk tuan-tuan orang kata apa, untuk tuan-tuan imagine untuk tuan-tuan imagine bagaimanakah mereka nak tubuh kerajaan sekiranya undi tidak percaya ini diadakan. Maka hari ini rakyat tidak mahu PKR dengan DAP untuk menjadi rakyat tak mahu PKR dengan DAP untuk jadi orang kata apa, untuk jadi kerajaan.
Maka rakyat menolak. Rakyat menolak. Jadi apabila mereka nak tubuhkan kerajaan, mereka perlukan sokongan daripada PKR dan juga DAP. UMNO bersama dengan PKR dan juga DAP. Mereka sembang tentang parlimen undi tidak percaya. Ya, undi tidak percaya berlaku di parlimen. Undi tidak percaya berlaku di parlimen. Ya betul, kamu jangan memperbodohkan kami kerana kami semua orang belajar, bukan bangang sangat. Kursi PPBM ada 32 kursi. Kursi GPS ada 18. Kursi PAH ada 18. MCA ada 2 kursi. MIC ada 1 kursi. UMNO ada 39 kursi. Sekiranya undi tidak percaya berlaku di parlimen, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mendapat sokongan daripada ahli parlimen daripada UMNO, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin kena letak jawatan, betul? Bila Tan Sri meletak jawatan, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, adakah ahli PPBM akan menyokong kepada Zahid Hamidi untuk menjadi Perdana Menteri? Tak mungkin. Adakah UMNO dapat menubuhkan kerajaan seorang-seorang dia? Tak mungkin. UMNO tidak dapat untuk tubuh kerajaan seorang-seorang dia, sebab UMNO tidak ada majoriti kerusi di parlimen. UMNO cuma ada 39 kerusi sahaja. Dia campur dengan MCA 2 kerusi ada 41 kerusi. Campur dengan MIC 1 kerusi ada 42 kerusi. 42 kerusi campur dengan GPS 18 ada berapa? Cukup tak kerusi nak tubuh kerajaan? Campur dengan GPS 18 ada berapa? Campur 42 campur 18. 42 campur 18 50, baru ada 60 kerusi. Cukup dah nak tubuh kerajaan? Tak cukup untuk tubuh kerajaan. Okey, kita ambil sebagai contoh PAS masuk. Kita ambil sebagai contoh PAS masuk sebelah sana. Kalau kata PAS masuk pun, cukup dah nak tubuh nak tubuh kerajaan? Tak cukup kerusi untuk tubuh kerajaan. Sekurang-kurangnya kena ada 112 kerusi dan ke atas, barulah boleh tubuh kerajaan. Jadi UMNO nak tubuh kerajaan dengan siapa? UMNO nak tubuh kerajaan dengan PKR dengan DAP lah. Sebab apa? PKR ada 38 kursi, DAP ada 42 kursi, barulah cukup kursi. Barulah cukup 121 kursi. Okey, tuan-tuan ambil kira. PAN ada berapa? PAN ada 11 kursi, betul? PAN ada 11 kursi. PKR ada berapa kursi? PKR ada 38 kursi. DAP ada berapa kursi? DAP ada 41 kursi. Campur dengan UMNO 30 kursi. Berapa? 121 ahli parlimen. Baru boleh tubuh kerajaan. Yang penyokong UMNO nak tipu kami. Siapa? Ingat kami bodoh. Ingat kami bodoh. Duk kata kat saya bodoh. Ingat kami bodoh. UMNO tidak akan bekerjasama dengan DAP, itu tidak mungkin. Sebab apa? Dah ada kenyataan. Apabila menyokong Anwar Ibrahim, maka akan menyokong DAP. UMNO tidak boleh menubuh kerajaan tanpa DAP. Itu syarat dia. UMNO tidak boleh menubuh kerajaan tanpa DAP. Itu adalah jelas. Itu adalah jelas dan tidak boleh diragui lagi. Mesti bekerjasama dengan DAP, barulah dia boleh tubuh kerajaan. Mana saya punya jadual kursi-kursi di parlimen tau sekejap. Jangan duk kencing kita. Kita bukan bangang sangat. Kita pun ada akal untuk berfikir juga. Kita pun ada akal untuk berfikir. Jadi macam mana nak tubuh kerajaan sekiranya Anwar Ibrahim sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin undur daripada kerajaan. Nak tak nak memang kena bersama-sama lah. Okey. Ni saya dah dapat jadual. Okey, saya dah dapat jadual lah. Okey, jadual yang pertama tuan-tuan kena tahu ni adalah kedudukan kerusi di dalam parlimen. Kedudukan kerusi di dalam parlimen, di sebelah kerajaan PPBM ada 31 kerusi. PPBM ada 31 kerusi, UMNO ada 39 kerusi. MIC ada 1 kerusi. MCA ada 2 kerusi. PAH ada 18 kerusi. GPS ada 18 kerusi. PPBS ada 1 kerusi. PBS ada 1 kerusi. STAR ada 1 kerusi dan Bebas ada 1 kerusi. Di sebelah pembangkang, DAP ada berapa? DAP ada 42 kerusi. PKR ada 38 kerusi. Amanah ada 11 kerusi. Warisan ada 8 kerusi. UKO ada 1 kerusi. PSB ada 2 kerusi. Bebas ada 6 kerusi. Bebas ada 6 kerusi. Sekarang ni di sebelah pembangkang ada 100 kerusi dan di sebelah kerajaan ada 113 kerusi.
sekiranya undi tidak percaya kan dibuat di parlimen yang mereka kata takut sangat tu kan, yang kata mereka kata takut sangat tu, jadi ni sokongan kepada Anwar adalah untuk Muhyiddin bubar parlimen, bukan semata-mata untuk bentuk kerajaan bersama DAP. Jadi punca kepada darurat adalah UMNO. Punca kepada darurat adalah UMNO. Bukan punca kepada darurat adalah Muhyiddin Yassin. Sebab mereka ingin membubarkan parlimen. Tu saya kata, UMNO kalau dia nak menang undi tidak percaya, bagaimanapun dia kena bagi sokongan kepada DAP dan juga PKR. Kan? Dia kena bagi sokongan kepada DAP dan juga PKR supaya mereka tidak mengundi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan meletakkan jawatan. Kalau kata Tan Sri letak jawatan, saya kata kalau kata Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Yang jadi Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim lah. Sebab apa? Yang boleh mohon untuk bubar parlimen hanyalah seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri saja boleh mohon untuk bubar parlimen. Bukan Zahid Hamidi, bukan Mat Sabu, bukan Lee Guang Eng. Yang boleh mohon untuk bubar parlimen adalah Perdana Menteri saja di bawah perkara 434. Di bawah perkara 434 menyebut bahawa ni kena tahu di bawah perkara 434 menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri. Melainkan jika atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong, maka yang boleh bubar parlimen siapa dia? Yang boleh bubar parlimen hanyalah Perdana Menteri. Jadi depa ni dia senang je tuan-tuan. Jadi dia tak boleh lari mana. Dia tak boleh lari mana selagi UMNO memang kena bekerjasama dengan DAP. Sekejap dulu, nanti saya akan bagi visi. Biar saya habis dulu hujah saya, nanti saya akan bagi visi. Jangan risau, tidak ada sesiapa yang tak dapat visi dengan saya. Jadi untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagaimana? Nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagaimana? PPBM ada berapa kursi? PPBM ada 31 kursi. Jadi nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni dengan kaedah yang macam mana? Ada segelintir di antara orang UMNO akan duduk bersama dengan PKR dan juga DAP. Adakah ini fitrah? Tidak fitrah, kerana keluar kenyataan daripada Presiden UMNO sendiri yang mengatakan bahawa memang ada ahli parlimen daripada UMNO yang menyokong Anwar. Itu kenyataan pertama. Kenyataan dia yang kedua, dia kata apa? Tidak boleh menghalang mana-mana ahli parlimen daripada UMNO untuk menyokong Anwar. Maka di sini ada ahli parlimen UMNO yang menyokong Anwar. Adalah ahli parlimen UMNO yang menyokong Anwar. Jadi menurut kepada kenyataan Khalid Samad, dia bagi tahu bahawa Anwar telah membentangkan 122 kerusi di istana tetapi tidak memberi nama. Jadi kalau tuan-tuan pergi total, sekarang ni PKR ada berapa? PKR ada 38 kerusi. DAP ada 42 kerusi. Amanah ada 11 kerusi. Bubuh dengan UMNO 30 kerusi, cukup tak 121? Cukuplah 121. Jadi nak tak nak mereka tidak boleh singkirkan DAP. Kerana apa? Kerana DAP memegang kerusi yang banyak. Jadi apabila mereka bekerjasama dengan PKR, maka mereka akan bekerjasama dengan DAP. Itu jelas. Itu jelas. Itu jelas. UMNO takkan bekerjasama. Macam mana kalau dah memang hakikat dia macam tu? Kalau kita tengok kepada table parlimen, kita akan faham memang hakikat kena buat macam tu. Kalau tak buat macam tu, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin tak boleh jatuh. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak boleh jatuh. Sebab ini adalah puncanya adalah daripada UMNO. Kerajaan tidak ada masalah. Menteri Kesihatan adalah daripada UMNO. Ada Ham Baba daripada UMNO. Tidak, kalau mereka kata tidak berfungsi untuk menangani COVID-19, maka pecatlah ada Ham Baba. Gantikan dengan Zahid Hamidi jadi Menteri Kesihatan. Tidak ada masalah apa. Menteri Pertahanan adalah Ismail Sabri. Daripada mana? Daripada UMNO juga. Dua menteri penting yang berfungsi semasa COVID-19. Jadi tidak ada pertikaian kat situ. Kalau mereka kata sistem tidak berjalan dengan sewajarnya, maka mereka pecatlah Ismail Sabri, gantilah dengan orang lain. Kalau mereka kata tidak dapat menangani COVID-19, maka pecat ada Ham Baba, ganti dengan orang lain. Tak bubuh tidak pun bubuh dengan MCA. Tidak pun bubuh MCA. Tapi sewaktu tu sebelum keputusan, bukan sebelum. Diri Hujan jangan spin saya selepas PRN.
selepas PRN Sabah. Jadi darurat ni, okey, saya nak terang tentang darurat 1966. Saya saya nak terangkan tentang darurat 1966. Saya dah tulis panjang, jadi saya harap tuan-tuan faham. Kedudukan darurat yang berlaku ni lebih kurang sama macam darurat 1966. Jadi darurat 1966 ni kenapa tidak disebut oleh orang UMNO? Kenapa UMNO ambil laporan Margaret? Margaret bukan darurat politik, tuan-tuan. Margaret adalah darurat berkaitan dengan keselamatan nyawa. Margaret adalah darurat berkaitan dengan keselamatan nyawa. Itu adalah darurat 13 Mei 1969 yang menyebabkan tentera turun. Orang UMNO sekarang ni duk buat kelang kabut. Ekonomi jatuh, tentera turun, rakyat tak boleh bawa keluar, rakyat kena kunci dalam rumah dan sebagainya. Pembohong. Darurat dalam negara kita bukan sekali berlaku, tuan-tuan. Darurat dalam negara kita banyak kali berlaku. Darurat 1948, darurat 1950, darurat 1966, darurat Kelantan, darurat 13 Mei 1969, darurat 1990, darurat kewangan, darurat banyak kali berlaku dalam negara kita. Bukan sekali je darurat berlaku. Kenapa orang UMNO duk main isu Margaret? Kenapa orang UMNO duk main isu Margaret? Sebab mereka cuba menipu rakyat. Mereka cuba membohongi rakyat. Jadi saya terangkan kepada tuan-tuan berkenaan dengan darurat 1966. Jadi ini adalah artikel saya. Malaysia hampir tidak dapat menyesuaikan diri setelah pemisahan salah satu negara anggotanya iaitu Singapura. Ketika dilanda krisis lain. Kali ini kekacauan politik berlaku di Sarawak, salah satu daripada dua negeri di Malaysia Timur. Krisis ini telah dicetuskan sebahagian besarnya oleh pelibatan kerajaan persekutuan dalam hal ehwal politik Sarawak, di mana pelbagai jenis parti desak-mendesak antara satu sama lain untuk mencapai pakatan politik yang tertentu. Sama tak sekarang ni? Sama tak, tuan-tuan? Keadaan ni sama tak? Keadaan ni sama. Jadi semua parti politik duk bergaduh sekarang ni, kononnya mereka ada majoriti, sedangkan semua parti politik dekat dalam negara kita sekarang ni semua tak ada majoriti. UMNO 39 kursi je, Bersatu 31, lebih 8 kursi, bukan banyak pun. Yang banyak adalah DAP. Jadi pada masa krisis ini, Ketua Menteri Sarawak adalah Stephen Kaluningkan. Dia telah dilantik pada 22 Julai 1963 dan bertindak sebagai pemimpin parti majoriti di dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pada 16 Jun 1966, Kabinet Tun Abang Haji Openg bertindak berdasarkan perwakilan yang dikatakan telah dibuat kepadanya oleh majoriti anggota Dewan Undangan Negeri bahawa mereka telah kehilangan kepercayaan kepada Ketua Menteri mereka. Kemudian meminta Stephen Kaluningkan untuk mengundurkan diri. Namun Ningkan mengabaikan dari memenuhi permintaan itu. Sama tak, tuan-tuan? Sama lah. Sekarang ni kan ada yang sign dengan Anwar Ibrahim, yang sign dengan Anwar Ibrahim, MP UMNO yang sign 30 orang yang mengatakan tidak sokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keadaan sama. Okey. Namun Ningkan mengabaikan dari memenuhi permintaan itu. Ningkan mendesak persidangan Dewan Undangan Negeri agar undi tidak percaya dibuat secara rasmi. Sebab apa? Sebab di dalam perlembagaan menyebut bahawa itu di dalam perlembagaan Sarawak. Jadi di dalam perlembagaan persekutuan. Ini kita tengok dalam perlembagaan persekutuan di dalam perkara 434. Di dalam perkara 434. Sekejap, tuan-tuan. Di dalam perkara 434. Di dalam perkara 434 menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kita tengok di dalam bahasa Inggeris, dia menyebut bahawa jika Perdana Menteri hilang hormat, hilang arahan terhadap Dewan Rakyat, maka dia haruslah meletakkan jawatan. Maka dia perlu berlaku di dalam Dewan Rakyat. Dipanggil sebagai undi tidak percaya. Ini berdasarkan kes Stephen Kaluningkan. Bukan Anwar boleh bawa SD pi jumpa Agong, tak boleh. Dia mesti berlaku di dalam Dewan Rakyat. Okey, Ningkan mendesak persidangan Dewan Undangan Negeri agar undi tidak percaya dibuat secara rasmi. Atas ketidakpatuhan ini, Kabinet pada 17 hari bulan Jun 1966 mengisyaratkan untuk memecat Ningkan bersama dengan anggota Majlis Tertinggi atau Kabinet Negeri yang lain dan melantik penghulu Tawi Sli sebagai Ketua Menteri yang baru.
Ningkan kemudiannya memulakan proses undang-undang di Mahkamah Tinggi di Kuching agar pemecatannya dinyatakan tidak sah dan menghalang penghulu Hafiz Lee daripada bertindak sebagai Ketua Menteri. Hali AG CJ memutuskan memihak kepada Ningkan dan dengan demikian mengisytiharkan pemecatan itu tidak sah. Sebab apa dia kata tidak sah? Sebab apa dia kata tidak sah? Sebab isu utama di mana keputusan kes itu berpaksikan adalah cara menilai kekurangan keyakinan di pejabat Ketua Menteri di bawah Perlembagaan Sarawak. Dalam perkaitan kes ini, benar Tun Abang Haji Openg telah memecat Ningkan apabila menerima surat yang ditandatangani oleh 21 anggota Dewan Undangan Negeri yang telah menandatangani akuan bersumpah bahawa mereka tidak lagi mempunyai sebarang keyakinan terhadap Ningkan. Hali AGCJ memetik secara terperinci dari kes Nigeria Adik Bero VS Akintola tahun 1967, tetapi tidak mengikuti keputusan Majlis Privi dalam kes tersebut. Di sana Majlis Privi menyatakan bahawa di bawah Konstitusi Nigeria Barat dengan menggunakan perkataan it appear to him dalam Seksyen 32/10, keputusan mengenai ukuran dukungan yang dinikmati oleh Ketua Menteri diserahkan kepada penilaian Governor sendiri dan bahawa tidak ada batasan mengenai bahan-bahan yang mungkin digunakan untuk tujuan tersebut. Hakim yang berpengalaman berpendapat bahawa keputusan Majlis Privi tidak berlaku berkenaan dengan Perlembagaan Sarawak berdasarkan 5 perbezaan berikut. Yang pertama, dalam kes Nigeria secara matematik tidak dapat dipersoalkan lagi kerana lebih daripada separuh ahli Dewan tidak lagi menyokong Ketua Menteri. Maka berlaku di dalam Dewan Rakyat. Pengukuran di Nigeria adalah ukuran sokongan, bukan keyakinan. Perlembagaan Sarawak adalah bertarikh selepas keputusan Adik Bero VS Akintola dan menyebut bahawa keyakinan majoriti anggota menjadi satu syarat yang memberi gambaran merujuk kepada undi seperti undi tidak percaya atau undian pada sesuatu isu utama. Di Nigeria tidak dapat dipertikaikan kerana Governor memiliki kuasa mutlak untuk menyingkirkan Ketua Menteri dari jawatannya jika dia tidak lagi mendapat sokongan majoriti. Di Nigeria, Governor memiliki kuasa mutlak yang jelas untuk menilai situasi as it appear to him. Di Nigeria, semua menteri termasuk Perdana Menteri memegang jawatan selama perkenan Governor, walaupun ada syarat penting untuk ini. Jadi bagi yang menghina penulisan ini adalah daripada Tun Sufian, bekas kita punya Peguam Negara pada zaman Tun Mahathir Mohamad. Jadi itulah saya nak maklumkan. Oleh kerana ciri-ciri yang membezakan ini, Hali AGCJ menyimpulkan bahawa dengan ketentuan Perlembagaan Sarawak, kekurangan keyakinan dapat dibuktikan hanya dengan undian di Dewan Undangan Negeri. Peristiwa yang timbul apabila pelantikan semula Ningkan sebagai Ketua Menteri membawa kepada proklamasi darurat Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Sarawak 1966. Penghulu Hafiz Lee sebagai jurucakap majoriti perikatan di Dewan Undangan Negeri dan Governor Tun Abang Haji Openg telah meminta Ningkan untuk mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri. Kali ini Governor telah menerima pernyataan berkanun akuan bersumpah yang ditandatangani dari 25 anggota yang menyatakan hilangnya kepercayaan mereka terhadap Ningkan. Ningkan bukannya menolak permintaan keputusan itu dan meminta persetujuan Governor untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri dan mengadakan pilihan raya negeri. Di bawah Perlembagaan Sarawak, Governor mempunyai budi bicaranya yang mutlak untuk menolak permintaannya. Krisis perlembagaan bermula apabila Governor dengan budi bicaranya menolak permintaan Ningkan. Selepas banyak bantahan awam dan publicity oleh akhbar tempatan menyebabkan keadaan menjadi semakin buruk, maka Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat di Sarawak di dalam sidang tergempar Parlimen. Ordinan Darurat Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Sarawak 1966 telah diluluskan. Akta Darurat Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Sarawak 1966 bertujuan menyelesaikan kebuntuan perlembagaan. Menyelesaikan kebuntuan perlembagaan dengan memberi kuasa kepada Governor Sarawak untuk mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri mengikut budi bicara mutlaknya dan memecat Ketua Menteri sekiranya gagal mengundurkan diri setelah undi tidak percaya telah dibuat terhadapnya di Dewan Undangan Negeri. Pada saat ini telah terjadi lompat-melompat dalam kesetiaan parti politik dan mengakibatkan Ningkan tidak memenangi undi tidak percaya yang dibuat ke atasnya.
Ninkan sekali lagi menggunakan mahkamah walau bagaimanapun Majlis Privi mengekalkan kesahihan Proklamasi Darurat Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Sarawak 1966. Jadi rujukan saya yang pertama adalah Gorda Pimin Malaysia Politics Second Edition, Holder and Token 1976. Rujukan yang kedua adalah Penghulu Tawi Sli was nominated by the Malaysia Alliance National Council and not the Sarawak Alliance Council, and Gordon P. Rujukan saya yang ketiga adalah Ninken Stephen Halong Ninken vs Tun Haji Abang Openg and Tawi Sli 1966 Malaysia Law Journal. Rujukan yang keempat adalah the letter was addressed from the Kuala Lumpur and produced after the storage of the dissent member had flown to the Kuala Lumpur health discussion. Ini berkenaan dengan kes tersebut. Rujukan yang kedua adalah 1963 WRR 63-68 Seksyen 33/10. Ni adalah berkaitan dengan perlembagaan Nigeria. Rujukan yang keenam adalah Critical Analysis of the Judgment of the Hali AGCJ tahun 1966 Malaysia Law Journal. Yang ketujuh adalah Akta 68 tahun 1966, itu ordinan darurat. Rujukan yang ke-8 adalah berkenaan dengan artikel 7/1 Sarawak Constitution Perlembagaan Negeri Sarawak. Rujukan yang ke-9 adalah artikel 10/2 Perlembagaan Sarawak. Rujukan yang ke-10 adalah PU 339A 1966 pengistirahan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong. Rujukan yang ke-11 adalah Akta nombor 68 1966. Rujukan yang ke-12 adalah kes Stephen Halong Ninkan berlawan dengan Kerajaan Malaysia. Rujukan yang ke-13 adalah Malaysia Law Journal nombor 238 tahun 1968. Jadi itu adalah rujukan-rujukan saya lah. Rujukan-rujukan saya. Jadi dia tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan, apabila diisytiharkan darurat, sebab apa? Sebab UMNO tarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila darurat politik berlaku. Sebagai contoh macam kes Ninkan. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berkuasa? Tidak. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan berkuasa. Yang berkuasa adalah Yang di-Pertuan Agong. Jadi kenapa orang UMNO bohong? Kenapa orang UMNO bohong? Konon-kononnya darurat ini diisytiharkan adalah untuk menyebabkan supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin mengekalkan kuasanya. Pembohong besar. Pembohong nombor 1 di dunia adalah orang UMNO lah. Merujuk kepada kes Ninkan, apabila ordinan darurat dikeluarkan, pengisytiharan darurat dikeluarkan, Yang di-Pertuan Agong mengambil alih kerajaan. Dan apa Yang di-Pertuan Agong buat masa tu di Sarawak? Dia memanggil kepada sidang Dewan Undangan Negeri dan membuat undi tidak percaya. Sekiranya kalau dalam kes ni, sekiranya Yang di-Pertuan Agong membuat undi tidak percaya, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak berjaya mendapat sokongan, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin kena letak jawatan lah. Dan sekiranya Yang di-Pertuan Agong nak bubarkan parlimen, itu adalah hak kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan kenapa yang orang UMNO duduk bohong rakyat Malaysia? Konon-kononnya akan jadi magiran, konon-kononnya akan jadi rusuhan. Konon-kononnya rakyat akan turun di jalanan. Konon-kononnya Muhyiddin Yassin akan memegang kuasa. Konon-kononnya macam-macam. Mereka punya imajinasi mereka ni tinggi. Imajinasi mereka ni terlampau tinggi. Mereka menakut-nakutkan rakyat Malaysia. Sebab tu saya cabak kalau ada ahli UMNO yang nak debat dengan saya. Mereka menakut-nakutkan rakyat Malaysia. Membuat kenyataan-kenyataan yang menakutkan rakyat Malaysia. Kononnya orang yang berniaga tak boleh berniaga. Masa darurat 1966. Apa efek kepada kerajaan negeri? Tidak ada masalah apa. Tidak ada masalah apa kecuali membuat semula Dewan Undangan Negeri dan membuat orang kata apa? Undi tidak percaya. Itu adalah keputusan Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong nak buat undi tidak percaya di parlimen, maka Yang di-Pertuan Agong buatlah. Itu adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 55 untuk memperorok parlimen. Jadi apa masalahnya? Orang UMNO hari ini kerja mereka adalah nak membohongi rakyat untuk menutup kesalahan mereka. Sedangkan berpuncanya krisis hari ini adalah bermulanya daripada ahli parlimen UMNO yang menyokong kepada Anwar Ibrahim. Terjadinya perkara yang terjadi hari ini adalah kerana ahli parlimen UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan. Perkara ini tidak dapat dinafikan. Perkara ini tidak perkara ini tidak dapat dinafikan. Maka benda ini tuan-tuan semua pun tahu. Alisa keluar kan? Ada keluar. Dia campak batu tak mau lain.
campak batu ada. Kan, apa nama ni, benda ini tidak dapat, benda ini tidak dapat, orang kata apa, tidak dapat dinafikan. Benda ini tidak dapat dinafikan. Orang kata apa? UMNO memang menyokong kepada Anwar Ibrahim sehingga menggugat kerajaan hari ini. Kalau kita tanya kepada Anwar, kalau kita tanya kepada kalau kita tanya kepada orang UMNO, apa masalah mereka untuk menggugat kerajaan Muhyiddin Yassin? Yang mereka jawab apa benda? Yang mereka jawab adalah kerana mereka tidak mendapat jawatan dan mereka tidak mendapat kuasa. Adakah itu jawapan untuk bagi negara kita darurat? Adakah itu jawapan untuk bagi kita darurat? Kita darurat kerana ahli UMNO tidak mendapat jawatan dan tidak mendapat kuasa. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, macam mana mereka kata mereka tak dapat jawatan, macam mana mereka boleh bagi 5 jawatan kepada MCA? MCA cuma menang 2 kerusi parlimen sahaja. Tetapi MCA dapat 5 jawatan dalam kerajaan. Kenapa mereka tak bising tentang benda tu? Mereka kata mereka tak dapat jawatan. Ni kepada orang UMNO, jangan duk ikut membabi buta. Tengok bagi dengar bagi habis, duk kata ke orang macam-macam sedap dan sebagainya. Tuan-tuan semua kena dengar. Depa kata tidak dapat jawatan. Depa kata ahli UMNO tak dapat jawatan. Sebab itulah kita menentang Tan Sri Muhyiddin Yassin, tapi depa bagi 5 jawatan kepada MCA. Tuan-tuan boleh pergi semak nama-nama yang saya bagi. Tuan-tuan boleh pergi semak nama-nama yang saya bagi. Sekejap tuan, saya pergi cari. Dan tuan-tuan boleh buka sendiri dalam kabinet.gov.my. Mereka bagi 5 jawatan kepada MCA. Mereka kata mereka tak dapat jawatan. MCA menang 2 kerusi parlimen. Senator daripada Barisan Nasional dilantik di kalangan MCA. Tuan-tuan tak tahu benda ni kan? Tuan-tuan tak tahu benda ni sebab apa? Pemimpin tuan-tuan tidak mau cerita tentang tuan-tuan kepada tuan-tuan. MCA dah berapa jawatan? MCA yang pertama jawatan dia adalah Menteri Pengangkutan, Wee Ka Siong. Selepas tu jawatan yang kedua siapa dia? Jawatan yang kedua adalah Wee Jack Seng. Wee Jack Seng sebagai apa? Wee Jack Seng adalah sebagai Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komuniti. 2. Jawatan yang ketiga siapa dia? Jawatan yang ketiga adalah YB Senator Datuk Lin Bang Hong. YB Senator Datuk Lim Bang Hong sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang penting ni bagi pada MCA. Jawatan yang keempat kepada siapa? Jawatan yang keempat sebagai Jawatan yang keempat kepada YB Senator Datuk Dr. Man Hansong MCA. Sebagai apa? Timbalan Menteri Pendidikan 2. Jawatan yang kelima kepada siapa? Jawatan yang kelima sebagai YB Senator Datuk Seri T. Liang Ke. Ni MCA juga. YB Senator Datuk Seri T. Liang Ke, Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Adakah UMNO bagi kepada orang UMNO untuk jadi senator? Tidak ada. Mereka melantik MCA untuk jadi orang kata apa? Untuk jadi wakil mereka. MCA cuma menang 2 kerusi saja. Tapi mereka kata apa? Mereka kata mereka tak dapat jawatan. Pembohong. Mereka cuma nak lari. Kita rasalah nak lari daripada kes tertentu. Presiden mereka ni duk rasa macam kawak. Duk rasa macam kawak. Kes tu yang nak lompat sana, nak lari sana, nak lari sini. Kita tanya mereka, apa alasan nak keluar daripada kerajaan hari ini? UMNO tidak ada alasan yang kukuh. Kita tanya kenapa tidak mahu sokong Muhyiddin Yassin? Mereka tak boleh bagi jawapan. Sebab apa mereka tak boleh nak bagi jawapan? Sebab mereka ni adalah kalangan pendusta. Sebab mereka ni di kalangan pendusta. Sekejap tuan. Baju apa ada apa? Baju apa? Mereka tak boleh nak menipu tuan. Mereka tak boleh nak menipu. Kita tanya lagi orang UMNO, apa sebab mereka nak jatuhkan kerajaan hari ini?
Mereka tak boleh nak bagi jawapan. Mereka kata apa? Sebab mereka kata moratorium tidak dilanjutkan. Kita bagi tahu kat rakyat, lanjutan moratorium telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui utusan khas Perdana Menteri pada 27 hari bulan Julai tahun 2020 untuk melanjutkan moratorium bermula daripada bulan Ogos sampai Disember. Kenapa bulan Oktober baru UMNO nak minta untuk lanjutkan moratorium sedangkan lanjutan moratorium telah diluluskan? Kita tanya mereka lagi, kenapa nak jatuhkan kerajaan? Last kali mereka bagi tahu kita, kerana mereka tak dapat jawatan. Kerana mereka tak dapat kuasa. Kerana Wak Jahit Ponorogo tak dapat kuasa. Sebab tu nak jatuhkan kerajaan. Sebab tu nak jatuhkan kerajaan. Sebab tu mereka nak jatuhkan kerajaan. Darurat hari ini berlaku kerana apa? Darurat hari ini berlaku kerana UMNO. UMNO yang bersama-sama dengan PKR dan DAP untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka boleh duduk bersama dengan MCA. Mereka kata kat saya khianat. Mereka duduk dengan DAP tak khianat. Mereka duduk dengan PKR tak khianat. Disahkan oleh Presiden mereka. Bila saya masuk bersatu tuan-tuan, saya masuk bersatu 15 hari bulan selepas surat khabar keluar, Presiden UMNO mengatakan memang ada ahli parlimen UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim. Apabila ada ahli parlimen UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim, maka ada ahli parlimen UMNO yang menyokong DAP. Tadi depa jawab apa? Depa jawab apa? Dah Abang Nizam Kasar saya tak tuduh. Abang Nizam Kasar okey dengan saya. Jadi depa jawab apa tuan-tuan? Tadi depa bagi tahu apa? Depa kata UMNO duduk dengan PKR untuk bagi bubar parlimen. Nak bubar parlimen time rakyat tengah ada COVID-19. Mereka lah pembunuh rakyat sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak bubarkan parlimen sebab COVID-19. Sebab itulah kita kena melaksanakan perintah darurat. Adakah perintah darurat ni macam mana yang diceritakan oleh Esme? Tidak tuan-tuan. Yang mereka cerita adalah Mageran 1969. Kenapa mereka tak cerita 1966? Sebelum Mageran 3 tahun sebelum tu terjadinya darurat dipanggil sebagai darurat 1966. Stephen Halong Lingkan. Adakah sebagaimana yang mereka gambarkan? Tidak. Sebab apa mereka gambarkan Mageran? Sebab mereka nak takutkan rakyat. Mereka nak bagi tahu kepada rakyat FRU akan turun. Rakyat tak boleh keluar bekerja. Rakyat kena duduk dalam rumah. Kena kunci, ekonomi jatuh. Rusuhan, orang bawa parang, bawa kapak dan sebagainya. Sebab itu saya kata mereka ni jahat. Mereka ni pembohong besar. Pembohong nombor 1 di dunia. Okey, jadi tuan-tuan saya buka untuk BC ya. Tapi BC yang bermutu lah. Jangan BC yang tak bermutu. Bekas TPM Ponorogo. Banyak kon. Sayang Anwar ke? Itulah pasal dia kan. Sayang dengan Anwar kan. Anwar Ibrahim mereka punya ni. MCA mereka sayang MCA. MCA kata kat PAS mereka tak kata apa tu. MCA kata kat PAS mereka tak kata apa. Mereka bawa keluar kenyataan. Kalau melibatkan undang-undang kena ambil. Kena ambil tindakan. Mereka kata mereka bina dengan PAS hasil air mata dan ni segala macam ni. Tapi mereka dengan MCA tu dia cium mulut. Cium mulut dengan MCA. MCA pun komunis lebih kurang sama lah. Kaki air lalu kesian nak dia. Ya ke? Aduh. Mainlah masuk. BC. Kita add dia BC masuk. Kita nak tengok hujah dia. BC. Ni saya add lah dia ni. Tiba habis. Jangan bagi chance. Dah ni saya add dia masuk lah. Dia tak wani BC ni. Kalau ni masuk Wani BC setakat maki apa tu. Apa saya ada BC lah beritahu. Kita rakyat nak dengar. Kita rakyat kita nak dengar. Fit terangkan atas 776. Atas 776 tahu apa? Majlis Keselamatan Negara. Di bawah apa? Seksyen apa? Atas Majlis Keselamatan Negara. Bawah seksyen apa ni? Tak masuk orang misi. Tak masuk orang misi. Majlis, apa nama? Atas Majlis Keselamatan Negara.
Di bawah stesen apa nak suruh terangan tu. Kuasa menangkap, kuasa apa? Perintah berkurung. Serangan UMNO Hafiz, senang kerja Pakatan. Serang UMNO, habis tu UMNO serang PPBM tak senang kerja Pakatan. Dah memang UMNO duduk dengan Pakatan pun. Kan?